بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اليوم إن شاء الله نكمل درسنا في مقاصد الشريعة الإسلامية. نأتي إلى حجية مقاصد الشريعة. Adakah maqasid syariah itu boleh dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak? Fa'ana aqul matalan, dalam masalah ini diharuskan, contoh saya katalah diharuskan. Kenapa diharuskan? Di sini adanya hifdzun nafs. Boleh tak dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil? Qal inna maqasid syariah allati yu'taddu biha fi amaliyat al-ijtihad adalah hujjah syar'iyyah yaqiniyah. لو انتم اخذتم sebelum ni al-qawaid al-fiqhiyah, adakah al-qawaid al-fiqhiyah itu boleh dijadikan sebagai dalil syar'i ataupun tidak? Nafs al-kalam yang berlaku di sini. Nafs al-kalam yang berlaku di sini. Lagi pun lemah lagi pada masalah qawaid. Masalah pada qawaid. Wa qad thabata dhalika al-qasd bin nas wal ijma'. Contoh dia yang kita kata hifdzun nafs tadi. Ada dalil dia من القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مثلا. والإجماع أيضا ثبت بالدليل العام أيضا بالدليل الخاص أيضا melalui استقراء سائر التصرفات والقرائن الشرعية yang kita akan belajar insyaallah في مبحث طرق إثبات ataupun طرق معرفة مقاصد الشريعة ومقررات قواعد الفقه وأصوله وبديهيات بديهيات يعني المعروف بالعقل والحس والواقع في كل زمان ومكان. معنى صحيح، هل هو حجة boleh dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah yaqiniyah? قال nak jadikan dia sebagai hujjah mungkin, لا ليس فيه اعتراض. Tetapi hujjah yang pertama, dalil yang pertama, itulah isu kita sekarang ni. Boleh dijadikan sebagai dalil utama tak dalam masalah kita ni? كما دل على ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت لتصلح الناس وتخرجهم من دائرة الهوى والعبث والفساد إلى طريق الله القويم المستقيم الذي يحقق مصالحهم في الدارين. Jadi melalui pendahuluan ni yang dikatakan hadhihi al-maqasid, kita tahu melalui Al-Quran, melalui Al-Ijma', melalui al-Istiqra', melalui ملاحظتنا للشارع في تشريعه للأحكام yang adanya جاءت لمصالح الناس تخرج الناس من دائرة الهوى والعبث. كل هذا فإن الشريعة الإسلامية sebenarnya معللة على الجملة. kita boleh تعليل أي فعل أن في هذا الفعل adanya مصلحة في ذاتها، أيضا إصلاحها للمخلوق. هذه المصلحة ada kebaikan في ذاتها، أيضا kebaikan itu kembali kepada هذا المكلف وتقريرها لعبودية الخالق. وبناء عليه فإن مقاصد الشريعة غير منفصلة عن الأحكام، غير عن الأحكام. Sebab yang sebenarnya hadhihi al-maqasid kita petiknya dari mana? Dari kita kaji ahkam itu tadilah, barulah kita dapat hadhihi al-maqasid. Wa hiya malhudhah, boleh didapat hadhihi al-maqasid fi juz'iyati syar'i aidan kulliyati, dalam masalah furu', aidan dalam masalah maqasid wa usul. Wa mustahdarah aidan hadhihi al-maqasid, ada dalam kepala, dalam fikiran al-ulama wal mujtahidin منذ عهد الرسالة، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يجب على الناظر في الشريعة استحضار تلك المقاصد وتذكر عللها ومناطاتها أيضا وحكمها. sebab itulah kita kata al-mujtahid ni salah satunya al-ilmu bimaqasid al-syariah adalah syarat min syurut dijadikan sebagai al-mujtahid. Baik, nanti ila as-soal yang kita nak kata, soal kepada yang penting dalam tajuk kita ini. هل يلزم هذا التأكيد على لزوم الالتفات إلى مقاصد الأحكام ومناطاتها والتعويل عليها في فهم الأحكام واستخراجها أتوبن تنزيلها؟ هل يلزم باعتبارها دليلا شرعيا وأصلا
maqtu'an bih wa hujjatan mustaqillatan yusaru ilaiha fi ma'rifati ahkam syara'. Yang kita kata di sini hujjah mustaqillah. Maknanya kita berpegang sahaja dengan hadhil maqasid. Sahih kita. Lalu kita tadzakkar sebelum ni kita belajar dalam bab al-qiyas yang berlaku fi Andalus. Yang apa dia raja. Yang raja ni raja dia jima' fi nahari Ramadan. Jama' fi nahar Ramadan. Jadi kafarah nahar Ramadan ikut apa dia? Susunan. Dia ikut susunan. Yang pertama itqu raqabah. Ketidak siyamu syahraini mutatabi'ain. Ketidak it'amu sittina miskinan. Jadi mufti masa tu dia nampak raja ni hamba banyak di bawah tangan dia. Jadi jima' itu akan berlaku dan tak rasa serik. Jadi dia fatwa kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebenarnya itu adalah fiha maqsad. Adanya di situ hifzuddin. Dia jaga agama dia, sahih. Lakin hal kita boleh langgar hukum syar'i macam tu saja kerana kita nak jaga hadhil maqasid. Sahih kita. Qal wa ma'a anna hadhihi al-maqasid ittasafat bi kauniha syar'iyyah, sebab kita naqul maqasid syar'iyyah, maqasid syari'ah, illa annaha la tasluhu an takuna dalilan mustaqillan min adillati syara'. La yajuz. Kita nak jadikan dia dalil sahaja untuk masalah kita ni, la ghair sahih. Sebab sahih kita macam saya bagi tahu dululah usulnya ibarah an akka. Kalaulah kita kata maqasid ini adalah buah dia atau bunga dia. Kalau kita nak keluarkan hukum, nak tengok kepada bunga buah dia saja cantik, mungkin. Sahih kita? Boleh. Lakin hadha al-hukum ghair sahih. Hukum tu boleh jadi ghair sahih. Sebab yang kita tengok dari luar saja. Kita tengok kepada usul. Usul dia. Usul hadhihi al-mas'alah. Jadi kalau kita nak keluarkan hukum berkaitan ayu masalah, kita kena tengok kepada akar dia tu. Sahih? Dan akar dia ni akan bawa kepada apa? Mesti dia akan bawa kepada benda yang min maqasid syariah. Min maqasid syariah. Benda imma jalbu maslahah ataupun daf'u mafsadah. Lakin kita kata la ini ada sini maslahah, sini mafsadah. Sebenarnya kita ni terbatas dah, keluar dari kebatasan kita. Sebab hadhil maqasid dia terbatas dengan syariah. Wa hadhihi syariah dia ada usul. Adanya usul. Kita sepatutnya berpegang dengan hadhihi al-usul. Lakin kalaulah kita tak ada maqasid kita ni tanpa batasan, dia akan keluar macam-macam. Sebab tujuan saya tak sama dengan tujuan kamu, tak tahu tujuan dia. Kullun lahu maqsaduhu. Baik, limadha asbab yang kita kata tak boleh dijadikan sebagai dalil. Raqam 1. Anna al-maqasida, sebenarnya ilmu al-maqasid ini mabniyatun, tersusun atas apa? At-tasarrufat asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah, al-halal wal-haram hadhi. Sahih? Min hadhihi al-usul yang kita. Wad-da'watu ila istiqlaliha, sekiranya kita asingkan dia, kita bezakan dia dari hadhihi, maknanya boleh dijadikan sebagai hujjah, boleh sebagai jadi sumber, min ta'ni ad-da'wa ila hadmi ususiha wa usuliha allati banat 'alayha. Ini akan membawa kepada musnah kepada hadhil usul wa hadhil usus, tiang-tiang tu semua tu allati banat 'alayha. La. Sahih kita masih kena berpegang dengan kita tak boleh nafsal kalam kalau saya kata rumah nak bagi cantik dari segi luaran, tapi tiang dia tak cantik, pintu dia tak cantik, tingkap dia tak cantik, semua tak guna, ghair sahih. Dia ghair sahih. Kita nak mula apa-apa, kita mulanya dari hadhihi al-usus wa hadhil usul. Kemudian kita tengok dia bawa kepada mana. Al-maqasid ma'a adillatiha asy-syar'iyyah kal kulli ma'a juz'iyati. Jadi kita nak asingkan kulli dari juz'iyat, hada la ma yasluh. Nafsa sebab tu dia kata wal kal asli ma'a furu'ihi fa bainahuma talazum. Dia kena bersama ni, wathiq maknanya ikatan yang kuat, wartibatun 'amiq min haitsu al-baqa'i wal intihai. Jadi kalaulah kita hapuskan hadhihi juz'iyat, kulli itu pun akan bawa kepada apa? Dihapuskan hadhihi al-kulliyat. Kalaulah kita hapuskan hadhihi al-furu', aidan al-usul tu pun akan hilang. Sahih kita?
أن المقاصد مستندة إلى اعتبارات الشارع الحكيم، لذا اتصفت بخصائص الثبات. صحيح كده. لأنه نحن نقول له مقاصد الشريعة. معنى مقاصد itu adalah maqasid asy-syari'. Allah Subhanahu wa taala apabila dia menentukan syariat dia itulah melalui syariat dia. Jadi itu sebenarnya adalah maqasid asy-syari' Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia disifatkan pada as-sabat, tak berubah, al-ittirad, dia berterusan, al-umum, asy-syumul. Walau innaha istanadat ila al-aql, macam saya cerita tadi lah. Kalaulah maqasid itu berdasarkan kepada kepala saya, kepala kamu, kepala dia, qal akan buat apa? Wal waqi' wat tajarub. Sahih. Orang yang pengalaman dia sikit, dia tak sama dengan orang yang pengalaman dia banyak. Sahih kita. Yang hidup dalam masalah tu, dalam realiti masalah tu, dia tak sama yang masalah tu pun tak timba dia. Dia tak ada dalam realiti hidup dia, dia tak timba masalah tu. Lama tasafat bitilka al-khasais. Kalaulah berdasarkan kepada akal kita waqi' wa tajarub, dia takkanlah bersifat daripada khasais tsabat wal ittirad. Sebab tujuh saya akan kata benda tu haram. Sebab masalah saya tak timba masalah tu, tapi kamu ni diharuskan sebab kamu ni memang hidup dalam masalah tu. Jadi dia tak sama. Wa alaihi fa innal maqasid la budda min syar'in yuhituhu wa yuhiddu. Saya kata kita perlu maqasid ni perlu adanya batasan. Batasan hadha yakunu an tariq asy-syari' subhanahu wa ta'ala. An i'tibar al-maqasid dalilan mustaqillan yuaddi ila ikhtilat asy-syar'i bima laysa minhu. Sekiranya kalau kita kata al-maqasid asy-syar'iyyah ni adalah dalil mustaqil yang asing, dia akan bawa masuk campurlah macam-macam yang tak sepatutnya dari agama kita. Berdasarkan kepada apa? Alal hawa nafsu kita, wal gharais, kehendak kita, wal amzijal muttaribah, bila nafsu wal jiwa kita terganggu. Sahih. Bila kita marah, kita benda lain cakap, bila seronok dia keluar benda yang lain. Wal afkar al haddama aidan, wal afkar al haddama yang boleh merosakkan akal fikiran ataupun agama kita. Jadi di sini kalau kita nak ringkaskan, hal المقاصد الشرعية ni, maqasid syariah boleh dijadikan sebagai hujjah? Naqul na'am. Min nahiyat na'am, bukan na'am ya na'am la. Al-maqasid syariah ni adalah sahih annaha thabatat bi adillati syar'i wa adillati nusus, adillati ijma' min al-istiqra', dengan semua tu dengan melihat furu' al-syariah al-islamiyah. Kita dapat hadhihi al-maqasid melalui kita tengoklah kepada banyak furu' sebenarnya. Kita tidak ke semua furu' sahih. Tetapi لا يصلح أن يكون دليل مستقل. وهذه عندنا الأسباب، عندنا تقريبا 4 أو 5 أسباب. طيب نأتي إلى أهمية المقاصد الشريعة وفوائدها. كتاب الأجاني أيضا له فوائد. قال مقاصد الشريعة هي قبلة التكليف. صحيح. بمعنى كل ahkam syariah ni dia tuju kepada apa? Dia tuju sebenarnya kepada hifzuddin. Macam kita semayang, semua orang Islam tuju kepada Kaabah. Nafsul kalam. Ahkam syariah Islamiyah ni semua ni dia tuju kepada apa? Hifzuddin, hifzun nafs, nak jagakan daruriyat, nak lengkapkan apa dia? Al-hajiyat, nak mewah kita fi at-tahsiniyat. Itu adalah qiblah. Wa hiya al-asira al-kabira allati tarbutu baina al-ahkami والحكم. صحيح كده. والحكم dan apa dia? Asirah tali ikatan التي تربط بين الأحكام والحكمة من هذه الأحكام. الحكم حكمة، حكم dengan حكمة. وتبين خصائص ومحاسن الشريعة. صحيح كده. Bila kita tahu lah kenapa disyariatkan, kenapa disyariatkan, barulah kita nampak betapa indahnya syariat Islamiyah hari. Wa tahqiqil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah maqsad min maqasid asy-syari'ah. Wa hiya muhimmah binisbati lil mujtahid aidan binisbah lil 'ammi. Jadi dia mula dengan fawaid maqasid asy-syari'ah ni bagi hadha al-'ammi. Raqam 1, ziyadatul iman billahi ta'ala. Sahih kita bertambah iman. Orang awam ni, wa rusukhil aqidati fil qalb, dan kita lagilah iman kita lagi kuat di hati kita. Limadha?
li'annahu yahsulu 'indahu al-qana'ah at-tammah bi'azamati hadha ad-din wa sidqihi. Sahih? Bila saya dikaitkan hukum ini, hikmahnya macam tu, faedahnya yang kembali kepada itu, tujuan sebenarnya adalah itu, barulah saya nampak memang yang susun agama kita ni bukan manusia. Sahih? Yang susun agama kita ni Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu dan itu menggalakkan lagi dia ilal iltizam. Sahih? Sebab saya dah tahu dah akibat perbuatan saya ni adalah maslahah akan datang. Jadi saya lagilah maknanya ada tujuan. Bila ada tujuan maknanya kita lagi usaha sebenarnya. Iltizam lima yara min tahqiq al-masalih wa dar al-mafasid. Al-muhafazah 'ala al-muslim min al-ghazw al-fikri. يعني مهم أيضا بالنسبة للعوام. الغزو الفكري ni apa ni? Ideologi yang datang dari luar ni. Sahih? Ghazw ni perang. Fikri ni tapi dari segi ideologi lah. Jadi kita nak memerangi hadhihi al-afkar al-haddamah macam mana? Bima'rifati al-maqasid. Wa ma yahsulu min tahsin lil mabadi' al-haddamah. Contoh dia apa dia? Samakan lelaki dengan perempuan. Sahih? Nak samakan lelaki dengan perempuan dalam semua benda, semua perkara. Sahih? Sahih. Jadi kalaulah kita kita tak ada syariah, tak ada agama, kita tak tahulah kenapa diciptanya insan, kenapanya ada lelaki, kenapanya ada perempuan, apa tugasan lelaki fi syariah al-Islamiyah, apa tugasan perempuan fi syariah al-Islamiyah, kita akan terimalah idea-idea macam jenis itu. Sahih? Tetapi kalaulah hadil maqasid ada dalam hati kita, kita akan tak terimalah. Kita akan tolak hadhihi al-afkar. Wa ikhfa'i mahasin syariah lima rasaqa 'indahu min 'azamati hadhihi asy-syari'ah al-islamiyah. Wa ikhfa' mahasin syariah maknanya hadhihi al-afkar ideologi ni lah dia sembunyi mahasin syariah, kebaikan agama kita. Sahih? Tetapi sekiranya kalaulah kita kita ada maqasid, khalas. Akidah kita insya-Allah okey. Aidan hadil afkar tak boleh nak makan kita lah, mudah tu. Muwafaqatul mukallafi li maqsadis syari'. Sekiranya kita tahu kenapa kita ditaklifkan buat macam tu. Sahih? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala dari kita sebenarnya? Disyariatkan guna hukum tu. Sahih? Jadi sekiranya saya tahu, saya boleh usaha untuk capaikan hadal maksud. Sekiranya saya tahu, tapi sekiranya saya tak tahu, saya akan buat macam tu lah. Semayang saja. Sahih? Saya tak tahu ini semayang tu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila saya tahu macam tu, okey, jadi bau-bau saya keluar semayang jamaah masjid ni. Jadi jaga sikit lidah kita. Contoh, misal. Kalaulah kita nak kata puasa, puasa sahaja yang Rasulullah kata, laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Lapar dan dahaga sahaja. Tak dapat benda yang lain. Yang kita kata taqwa, yang kita kata ihsan, albir ila al-fuqara. Maknanya ada lagi maqasid yang kita boleh capai. Sekiranya kita tahu. طيب حيث إن مقاصد المكلف يجب أن تكون تابعة لمقاصد الشرع ومحكومة بها. Dalam apa-apa sajalah kita buat ni dia kena selarilah dengan tujuan asy-syari' Allah Subhanahu wa taala. Fala yataharrabu minha. Sahih. Kita mengelak dengan hilah lah. Dengan hilah. Salah satunya bay'ul 'inah yang kita belajar. Sahih. Bay'ul 'inah dia ada hilah kepada riba. Jadi kalau kita tahu dah dari mula adalah salah satunya dari maqasid asy-syariah al-islamiyah fi babil muamalat pada khususnya adalah tahrimur riba secara umum. Tahrimur riba secara umum. Jadi kita nak buat bay'ul 'inah di mana ni sebenarnya? Aidan tahta al-buyu'il muharramah yang diharamkan sebab dia membawa kepada riba. Kamisal lima ya'lam kerana dia tahu minan nata'ij as-sayyi'ah wal adrar al-jasimah wal mafasid al-jammah. Al-iqbal ala tatbiq asy-syariah. Iqbal maknanya bersungguh-sungguh lah kita tatbiq melaksanakan syariat Islamiyah lianna at-tabi'ah al-bashariyah tuhibbu ma yanfa'uha. Sekiranya saya tahu agama ni lah yang terbaik bagi saya. Kerana tujuan dia tujuan agama ni membawa saya kepada benda yang baik saja, mengelak saya dari benda yang jahat saja. Jadi secara sistematik saya akan
tuhibbu, nah, kita akan suka lah hadhihi syariah, nah, kerana fi hadhihi syariati ma yanfa'uha wa tamil, dia akan cenderung kepada agama kita, nah, ila ma wudiha tariquhu wa dhaharat manfa'atuh. فحينما يعرف المصالح المترتبة على الطاعات يطمئن إليها ويقبل عليها. Lagilah kita nak tambah lagi kebajikan kita. Bajikan kita, sahib. Wal'aks, حينما يعرف مفاسد المعاصي, kenapa diharamkan az-zina, kenapa diharamkan ar-riba, kenapa diharamkan al-khamr, dia yabta'idu عنها. هذا كله بالنسبة للعامة. أما بالنسبة للمجتهد فإن الإلمام معنى المعرفة الكاملة، معرفة هي سبحانه بهذه المقاصد شرط اشترطه كثير من الأصوليين لبلوغ العالم رتبة الاجتهاد من شروط المجتهد، وليس مجرد معرفة وتذكر. bukan sekat kita nak pada ma'rifah, kita tahu sahaja, kita ingat sahaja, kita hafal sahaja, la, lakin la budda an yakuna dhalika malakah. Malakah satu apa dah? Kebolehan, khalas, malakah, kebolehan. Fi ladal mujtahid. Khalas. Maknanya dia tak perlu fikir lah. Itu adalah malakah. Kita tak perlu fikir. Saya tanya nama kamu, kamu nama apa? Kamu nak fikir dah. Yastati'u biha idraka maqasid asy-syari'ati wa istinbatiha. Dia ada satu kebolehan, khalas, kita boleh mana di sini kita nak tentukan maqasid syariahnya apa dia, kita nak petik pun maqasid syariah apa dia, boleh. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fa in 'udima al-matlubu fi hadhihi ad-darajat lam yakhud fi al-qiyas ba'd walakinahu yanzuru fi kulliyat asy-syar'i wa masalihiha al-'ammah. طبعا هذا من كلام ماذا؟ من كلام الإمام الشافعي، من كلام الإمام الشافعي في باب القياس، في باب القياس، يعني هو يريد أن يقول di sini lah, di sini saya ditanyakan satu masalah, jadi saya tak tahu hukumnya, tak tahu hukumnya, tapi saya masalah B ni nak lebih kurang satu masalah saya dah belajar, masalah A lah kita kata, masalah A. Jadi boleh tak saya nak kias? Nak boleh tak nak saya nak jalankan kias? Qala. Bukan kita tak sampai lagi kepada rutbat al-ijtihad ni, cuma boleh tak? Sah tak saya nak ijtihad? La, qala ma tajtahid, la tajtahid. لكن انظر إلى ماذا؟ كليات الشرع. انظر إلى المصالح العامة، مصالح العامة. لأنه باب القياس هذا dia nak kena tahu lah mazhabul imam tu, ma'rifat ilal al-imam, macam mana nak petikkan, nak keluarkan illah itu, dia nak kena lengkap semua tu, barulah dia boleh menjalankan hadhil qiyasat. Tetapi kalau lah dia tak lengkap syaratnya di situ, tengoklah kepada kulliyati syar'i wa usulil 'amma wal masalihil 'amma, hadhihi al-umur. ثم وقد قرر العلماء هذا الشرط عند بيان المجالات التي يعمل فيها المجتهد، يعمل فيها بمقاصد الشريعة. وقد أجملها ابن عاشور في 5 أمور. Jadi هذه الأمور الخمسة perlunya ada maqasid syariah dalam kepala kita. Kita tak lengkap. Yang pertama, faham an-nusus wa tafsiriha wa ma'rifati dalalatiha. Yang pertama tu, apabila kita nak tafsir an-nusus sama ada Quran ataupun sunnah, kita nak faham dia macam mana, kena ada panduan maqasid syariah itu dalam kepala kita. At-tarjih bain al-adillah al-muta'aridah wa at-tawfiq bainaha, kita al-jam' wa at-ta'arud tadi tu antara sunnah pun di situ perlunya ada ma'rifah bi maqasid syariah al-islamiyah. Ma'rifatu ahkam al-waqai' allati lam yunass 'alayha bil khusus, khasatan fi zaman kita ni. Zaman kita ni kita tak ada nas secara khusus. Jadi perlunya kita nak keluar fatwa, معرفتنا بالمقاصد الشريعة. تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية، وهو yang kita namakan dia فقه الواقع وتحقيق المناط. تحقيق المناط. تنزيل الأحكام maknanya kita apa dah? Kita keluarkan fatwa lah, berdasarkan kepada apa dah? Zuruf zamani, keadaan semasa. Tak boleh nak sembahyang Jumaat, tak boleh nak rapat,
tak boleh nak salam. Hadhihi zuruf zamaniyah, aidan zuruf makaniyah. Tempat ni tak sesuai, masalah dijadikan daerah kufar, masalah kita hidup di negara luar barat, masalah sahih. Hadhihi zuruf makaniyah. Itulah yang kita namakan dia fiqhul waqi'. Fiqh al-waqi'. Fiqh yang kita belajar ni itu adalah fiqh teori. Adalah teori kan. Tapi bila kita nak praktik, benda tu boleh dipraktikkan tidak? Itu adalah fiqhul waqi' yang kita namakan ahyanan bi tahqiq al-manat. Tahqiq al-manat. Biasanya kita belajar, banyaklah kita belajar ini adalah riba, ini adalah kita belajar riba, kita tak na'rif tahrimur riba, na'rif adillah. Tapi masalah yang saya tanya kamu ni, adakah kaitan dengan riba? Itulah tahqiqul manat. Tahqiq al-manat. Sebab kita nak pastikan benda ni dia bawah riba ke, dia bawah bai'us salam ke, dia bawah, kita nak tentukan dia tu. Itu adalah tahqiq al-manat. أيضا قال كما تظهر فوائدها للمجتهد في الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم بعض الأحكام الشرعية. Samalah dengan tak ada nombor satu tu. Sahih? Tafsir faham النصوص وتفسيرها. Sama, dia sama ya. لكن هنا dia bagi detail sikit. قال حيث يبدو بعضها غامضا. بعض الأحكام الشرعية kita tengok kenapa lah dia tak sama. Kenapa berlakunya tak sama. Jadi situ pun kita boleh melalui faham maqasid syariah barulah kita boleh nampak kenapa dia tak sama. Kama ma'rifati adami taqlid ar-ruknain syamiyain min al-bai'. Biasanya lah yang pernah pergi Mekah tu, tawaf tu, dia tahulah benda ni. Yang belum tu insya-Allah, yani Allah yarzuquna wa iyyakum ziarah ila Baitillahil Haram nanti باذنillah. Jadi biasa kita bila tawaf, kita istiqbal rukun Yamani sahaja dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad Yamani dulu, barulah Hajar Aswad. Barulah main lagi dua penjuru yang ke arah utara. Kita salam, kita angkat tangan tu kepada dua penjuru yang ke arah ni, selatan. Rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad tu. Kenapa bezanya antara hukum ni? Qal sa'alat anhu Aisyah radhiyallahu anha fa akhbaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Quraisyan lam tu'id bina al-Ka'bah ala asus ataupun asas Nabi kita Ibrahim. Taban itu sebelum al-Bi'thah, dibangkitkan Rasulullah kan, dia runtuh Kaabah, jadi depa bina balik. Apabila bina balik, duit tak cukup. Sebab depa syarat di situ duit yang sumbernya halal, depa tak mau duit yang sumbernya haram. Jadi depa kutip-kutip tak cukup. Sahih, apabila tak cukup tu, jadi depa buat setakat yang mampu lah. Barulah yang masuk Hijr Ismail tu dia sepatutnya ada dalam tu jadi lam tu'id bina al-Ka'bah ala asasi Ibrahim, asus Ibrahim wa idkhalul hijri, yang maksudnya Hijr Ismaili fihi. Jadi kita tak istiqbal sebab itu sebenarnya bukan rukun, bukannya rukun. Baik. Aidan tawjih al-fatwa wa tanzilha ala al-waqa'i' wa tahqiq maqasid al-syari'ah, tapi fi ahadil mustaftin. Ahad al-mustaftin. Sahih kita. Yang ni kita kena faham juga sahih. Jadi boleh saya cerita di sini lah Mufti Urdun ada ketika lah, saya tak ingat tapi 2005 2006 Mufti Urdun ni dia kata rokok halal. Rokok halal. Boleh satu dunia kata rokok haram. Kerajaan pun kata haram bagi amaran siap. Tapi kemudian dia jelaskan bila orang tembak dia ramai ni, dia jelaskan maksudnya bagi orang yang memberi kesan, kalau dia berhenti dari isap rokok tu akan memberi kesan. Jadi dia haruskan kepada dia isap rokok. Sebab tu dia tak boleh dijadikan fatwa secara umum. Kita nak fatwa umum tu tak boleh. Fatwa umum kita adalah rokok adalah haram. Tetapi ahadul mustaftin kita boleh tengoklah di situ. Kamu contoh dia, kamu datang, saya ni tak boleh nak tinggal rokok, saya dah cuba, dah berdarah lah, apalah semua macam-macam boleh. Khasatan orang tua, khasatan yang dah biasa, dia tak boleh nak tinggal. Yang tu kita tengoklah. Kita nak jaga nak jaga nyawa dia kan, nak jaga harta dia. Sini jaga nyawa ni sebab membawa dia kepada mudarat pula. Sahih. Di situ kita bolehlah kita nak gunakan maqasid asy-syariah, tapi في أحد المستفتين تحكيم المقاصد في اعتبار أقوال السلف واستدلالهم.
خاصة أقوال الصحابة أقوال التابعين. Kita tengoklah maqasid syariah. Kerana zaman kita tak sama dengan zaman dia. Mungkin dia qaul dia, pendapat dia tu berdasarkan kepada zaman dia. Kita tengok kepada zaman kita. Tapi tujuan kita samalah, adalah maqasid syariah. Maka kita nak jaga hadhihi al-maqasid. Fayukhadhu minha ma yuwafiquha wa yatruku ma yukhalifuha. Akhir nuqtah استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل ولا وجد له نظير يقاس عليه. يعني pun disebut sebelum ni. Disebut sebelum ni. Kita boleh ماذا نعمل بهذه المقاصد في استنباط الأحكام الوقائع الجديدة. يعني tiada nas ataupun tiada masalah yang kita boleh kiaskan atas dia. طيب بكذا انتهينا الحمد لله من محاضرة اليوم. إذا كان في سؤال ataupun استفسار ممكن يكون على الواتساب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.